Selamat sejahtera murid-murid. Dalam video ini, cikgu akan terangkan bagaimana cara penyelesaian untuk kertas peperiksaan UPSR tahun 2017 soalan ke-7 sampai ke soalan 15 ya. Baik murid-murid, ini soalan 7. Raja 7 menunjukkan panjang sebatang kayu aiskrim. Soalan A, nyatakan panjang dalam sentimeter kayu aiskrim itu. Untuk pengetahuan murid-murid, sebagaimana yang kita sedia maklum dan kita sudah belajar, untuk apa-apa ukuran, kita mesti mula daripada nombor berapa ya? Ya, kita mesti mula daripada sifar. Untuk ukuran, kita mesti mula daripada sifar. Dan murid-murid lihat ya, soalan ni, dalam pembaris ni, dia bermula dengan 2 cm. Sehingga 10 cm ya kayu aiskrim tu. Jadi kamu perlu kirakan berapa panjang kayu aiskrim tu. So kamu perlu ambil perhatian di mana permulaannya bermula dengan 2 dan berakhir di sini. Jadi murid-murid pergi fikir apa operasi yang perlu kita gunakan untuk mencari panjang kayu aiskrim tu. Ya, operasi tolak. Jadi, murid-murid nanti perlu pergi tolak untuk dapat jawapan. Soalan 7B, Lina ingin membuat sebuah bingkai gambar berbentuk segi empat tepat yang mempunyai perimeter 112 cm dengan menggunakan kayu aiskrim itu. So, berapakah bilangan kayu aiskrim yang digunakan? So, tadi bahagian 7A kita sudah dapat cari satu batang kayu aiskrim berapa panjang. Sekarang kita ada perimeter. Perimeter kita diberi tahu 112 cm. Jadi dalam 112 cm tu kita ada berapa batang kayu batang aiskrim tu yang boleh disusun di sini. Ada berapa batang. Jadi apa operasi yang terlibat? Ya, kita perlu gunakan operasi bahagi. Jadi nanti murid-murid perlu ambil yang jumlah perimeter kita iaitu 112 cm bahagi dengan panjang batang kayu aiskrim itu. Maka kamu akan dapatlah berapa batang yang kayu aiskrim itu ada di sini. Ya, sini ialah panjang satu kayu aiskrim. Okey, so nanti murid-murid pergi buat ayat matematik ni, selesaikan maka murid-murid boleh dapat jawapan berapa batang. Soalan 7C, pada petak-petak grid di bawah, lukis sisi bingkai gambar yang lain berbentuk segi empat tepat dengan luas 24 cm persegi. Maksud dia dalam petak-petak segi empat sama di bawah ini, murid-murid diminta lukiskan satu segi empat tepat di mana luasnya ialah 24 cm persegi. Jadi luas, kita ada formula luas. Luas ialah panjang darab dengan lebar. Okey. Jadi di sini kita perlukan segi empat tepat ya. So segi empat tepat maksud dia kedua-dua sisi ya, panjang dengan lebar adalah berukuran yang berlainan. Murid-murid kena fikirkan dua nombor yang saling darab boleh dapat 24. Di sini cikgu bagi contoh. Kemungkinannya kita mula dengan nombor yang kecil iaitu 1. 1 darab dengan 24 maka kita akan dapat 24. Selain itu kita boleh ambil 2. 2 darab dengan berapa dapat 24. Ya. Darab dengan 12. So nanti kamu boleh lukiskan satu segi empat tepat yang berukuran panjang 1 cm dan 24 cm lebar, atau yang panjang 2 cm dengan lebarnya 12 cm. Kita ada banyak kemungkinan. Nanti murid-murid pergi cuba. Kamu boleh dapatnya sekarang 3 nak kali apa sama dengan 24, atau yang keempat. Okey, 4 darab dengan berapa akan dapat 24. So, kita ada banyak kemungkinan di sini. Murid-murid hanya perlu lukiskan satu sahaja segi empat tepat yang berukuran yang kedua-dua sisi darabkan dapat 24.
Soalan 8. Jisim sebiji gula-gula ialah 2,5 gram. Jisim botol berisi 50 biji gula-gula ialah 177 gram. Bahagian A. Hitung jisim dalam gram botol itu tanpa gula-gula. So, maksud dia apa di sini? Katakan cikgu lukiskan ini gula-gula sebiji. Sebiji adalah 2,5 gram. Dan sekarang ada satu botol. Ya, botol di dalam botol ni isi dengan 50 biji gula-gula di dalam. Di dalamnya ada 50 biji gula-gula. Dan botol bersama dengan 50 biji gula-gula ini beratnya adalah 177 gram. Jadi, dia nak tanya kamu, berapa berat botol tu tanpa gula-gula? Berapa beratnya? Berat botol. Ini ada berapa gram? Jadi, macam mana nak buat? Jadi, murid-murid, langkah 1 kita perlu cari apa? Ya, kita perlu cari berat 50 biji gula-gula. So, untuk cari berat 50 biji gula-gula, operasi apa yang terlibat? Ya, kita perlu darab. So, kita ambil 50 darab dengan 2,5 gram. Ini untuk berat 50 biji gula-gula. Lepas tu, apa langkah yang kedua? Ya, kita nak cari berat botol yang kosong itu. Jadi, untuk cari berat botol yang kosong, apa operasi yang terlibat? Ya, kita guna jumlah berat botol dengan gula-gula itu, iaitu 177 gram. Kita keluarkan semua gula-gula 50 biji itu. Keluarkan, maka kita tolak. So, ini ayat matematik kita. Bila kita tolak 177 gram, kita tolak dengan 50 darab 2,5 gram, maka kita akan dapatlah berapa gram baki, iaitu berat botol. Okey. Soalan 8B. Rina mengeluarkan 20 biji gula-gula daripada botol yang sama. Hitung jumlah jisim dalam gram botol dengan baki gula-gula itu. So, di sini kita nak cari jumlah jisim botol dengan baki gula-gula. So, langkah 1, apa yang perlu kita buat? Ya, langkah 1, kita perlu pergi cari berat 20 biji gula-gula. So, untuk cari berat 20 biji gula-gula, kita perlu ambil 20 pergi darab dengan 2,5 gram. So, apabila kita darabkan 20 dengan 2,5 gram, maka itu akan dapat jumlah berat 20 biji gula-gula. Selepas dapat berat 20 biji gula-gula ini, kita ambil 177 gram, iaitu berat 50 biji gula-gula bersamaan dengan botol tu, kita tolak. Ya, okey? Berat bagi 20 biji gula-gula tersebut, maka kita akan dapatlah yang ini, baki. Baki botol dengan gula-gula tersebut. Beratnya berapa gram? Soalan 9. Encik Maniam bertolak pulang ke kampung pada pukul 5.20 petang. Bahagian A. Nyatakan waktu itu dalam sistem 24 jam. Soalan ni senang sahaja. Minta kamu tuliskan masa pukul 5.20 petang dalam sistem 24 jam. Ingat, sistem 24 jam kita mesti mula dengan perkataan jam, diikuti dengan 4 digit di belakang. So, kamu boleh pergi cuba. Soalan 9B. Encik Maniam sampai di kampungnya pada pukul 4 pagi hari berikutnya. Hitung dalam jam dan minit tempoh perjalanan Encik Maniam. So, di sini kita perlu cari tempoh. Untuk selesaikan soalan ni, cikgu lukiskan satu garisan masa untuk membantu kita mengira. So, masa mula kita iaitu 5.20 PM. Okey. Dan masa tiba kita ialah pukul 4 pagi, iaitu AM. Kita perlu berhenti pada 12 tengah malam ni, jadikan tempoh
kita kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. So, yang sebelah atas tu bila kita cari iaitu tempoh kita. Ya. So, untuk cari tempoh A, formula kita, ingat ke apa formula untuk tempoh? Iaitu masa yang akhir pergi tolak masa yang mula. So, kamu perlu pergi cari tempoh di bahagian A dan tempoh di bahagian B, dan kedua-dua bahagian tu kamu pergi jumlahkan. Okey, jumlahkan yang tempoh A dengan tempoh B. Okey, so balik semula ke tempoh A. Tempoh A ialah bahagian sini ya. Okey, bahagian di sebelah 5:20 PM sehingga 12 AM tengah malam. So, kita ambil yang masa akhir. So, guna bentuk lazim iaitu jam dengan minit. Okay, kamu ambil yang bentuk lazim jam dengan minit 12. Kita pergi tolak 5:20. So, tengok berapa masa yang kamu boleh dapat untuk tempoh A. Berhati-hati di sini. Yang bahagian minit. Sifar-sifar ni tak cukup tolak 20. Jadi kita perlu pinjam daripada bahagian rumah jam. Tinggal 11 jam. Yang rumah minit ni kita nak letak berapa minit. 1 jam ada berapa minit? Ya, 60. So nanti ambil 60 pergi tolak 20. Tengok berapa tempoh yang boleh dapat untuk bahagian A. Murid-murid sendiri pergi cari ya. Okey, bahagian B sama juga. Kamu ambil masa yang akhir daripada 4 AM ni pergi tolak yang 12 AM ni, atau kamu kira dengan jari sahajalah. Okey, daripada 12 sampai 4 ni. Berapa jam semuanya? So, bahagian A sudah ada jawapan, ganti di sebelah bahagian A sama dengan bahagian B. Nanti kamu pergi jumlahkan. Okey, ini jam, ini minit. Okey, isikan tempoh A, tempoh B, maka kamu pergi jumlahkan, akan dapat jawapan berapa jumlah tempoh daripada 5:20 sehingga 4 AM. Soalan 10. Raja 10 menunjukkan sebuah segi empat tepat dan sebuah segitiga bersudut tegak. Bahagian A, hitung luas dalam sentimeter persegi segitiga PQM. Okay. So, kita nak cari luas di bahagian segitiga ini sahaja. Segitiga PQM. Kita nak cari luas. Okay, luas segitiga. Untuk luas segitiga, kita perlukan formula. Apa formula dia? Ya, kita perlu panjang pergi darab dengan lebar. Jawapan itu kita pergi bahagi dengan 2. So, di sini kita perlu pergi cari panjang. Okey, panjang ada di sebelah sini dan lebar di sebelah kanan. PQ. Jadi, cikgu sudah kata dah, untuk panjang dan lebar segitiga kita mesti mencari dua sisi yang bersudut tegak. Sebab sudut tegak ada di sebelah sini, di sebelah Q. Okey, so P ialah panjang kita dan L ialah lebar kita. Tengok dia ada tanda, satu tanda di sini. Satu tanda sama dengan sini, satu tanda sama di sebelah kiri, yang 4 cm. Maksud dia, P kita ialah 4 cm, lebar kita juga 4 cm. Jadi nanti murid-murid gantikan nombor itu ke dalam formula kita. Kamu pergi darab, dapat jawapan, bahagi 2, maka kamu akan dapatlah cari luas untuk segitiga bersudut tegak tersebut. 10B, berdasarkan raja 10, Alina melukis satu garis lurus dari K ke Q dan membina satu segitiga baharu KNQ. Okey, dia melukis satu garis lurus dari K ke Q, membina satu segitiga baharu KNQ. Hitung luas dalam sentimeter persegi segitiga baharu itu. So, kamu nak hitung sekali lagi luas. So, apa maksud dia? Dia lukiskan satu garis lurus dari K ke Q. So, kamu boleh gunakan pembaris kamu
sambungkan titik K ke titik Q. Ini maksud dia. Maka kamu akan dapat satu segitiga baharu, K and Q. Yang ini yang segitiga baharu Alina lukiskan. Sekarang kita perlu cari luas. Okay? Luas di bahagian segitiga K and Q ini. Sekali lagi kita perlukan formula iaitu panjang darab dengan lebar. Jawapan itu kita pergi bahagi dengan 2. So, kita perlu cari panjang dan lebar. So, panjang tak kata dengan lebar mesti membentuk sudut tegak. Sudut tegak ada di sebelah sini, KN dengan NQ. Jadi, kamu perlu cari panjang NQ. Okay, panjang NQ darab dengan panjang KN. Okay, kemudian jawapan tu bahagi 2. Apa panjang NQ? N ke M ialah 7 cm. M ke Q ni berapa cm? Masih ingat ke? Yang ada satu tanda. Ya, iaitu 4 cm. Jadi berapa panjang NQ semuanya? Nanti murid-murid tulis panjangnya. Dan darab dengan KN. KN kita 4 cm. Jadi dua nombor tu kita darabkan. Jawapannya bahagi 2. Kamu akan dapatlah luas segitiga KNQ dalam sentimeter persegi. 10C. Berdasarkan raja 10, tandakan betul pada luas yang paling besar. Kita nak pergi tandakan luas yang paling besar. So, luas segitiga PQM kita sudah cari di bahagian A. Luas segitiga KNQ kita sudah cari di bahagian B. Dan luas segi 4 KLMN. Jadi untuk selesaikan soalan ni, murid-murid pergi cari dahulu luas KLMN. Okey, berapa? Iaitu panjang darab dengan lebar. So, isikan berapa nombornya, panjang, berapa lebar dia, dah pergi cari berapa sentimeter persegi. Kemudian murid-murid bandingkan. Mana luas yang paling besar, kamu tandakan right di kotak yang ada di atas tu lah. Soalan 11. Catatpan menunjukkan peratusan agihan pendapatan Prakash dalam tempoh sebulan. Peratusan sewa rumah tidak ditunjukkan. Okey, sewa rumah ada di sebelah sini. A. Berapakah peratusan daripada pendapatannya digunakan untuk membayar sewa setiap bulan? So, kamu perlu cari peratusan untuk sewa rumah. So, murid-murid perlu ada pengetahuan. Peratusan yang penuh adalah berapa? Masih ingat ke? Ya, peratusan yang penuh kita adalah 100%. Sekarang dalam 100% tu, 15% gunakan untuk membayar pelbagai. Okey, ada di sebelah sini. Dan 8% untuk simpanan. Dan 12% untuk bil. Dan 45% untuk keperluan harian. Jadi yang baki ni adalah untuk sewa. So, untuk cari yang baki itu, operasi apa yang terlibat? Ya, kita perlu tolak. Jadi, nanti murid-murid perlu ambil 100%. Okey, pergi tolak semua peratusan untuk yang pelbagai, okey, yang simpanan, dan yang bil, dan keperluan harian. So, baki itu ialah peratusan untuk sewa rumah. Soalan B. Setiap bulan, Prakash membayar sewa rumahnya sebanyak RM850. Okay. Hitung jumlah pendapatan bulanan Prakash. Okay, di sini jumlah pendapatan iaitu berapa peratus? Betul, iaitu 100%. So, sewa rumah tadi bahagian A kita sudah dapat cari dah. Okey, berapa peratus? Okey, sewa rumah. So, berapa peratus tu kamu nanti tulis di sebelah sini. Ini ialah sewa. Sama dengan dari segi nilai ringgit RM850. So, untuk selesaikan, murid-murid perlu pergi cari unitari. Iaitu daripada sewa ni berapa peratus, dapat RM850 ni, murid-murid pergi cari 1%.
Okay, 1% tu bersamaan dengan berapa ringgit. Jadi untuk cari 1% tu, murid-murid perlu ambil operasi apa ya? Ya, kita perlu gunakan operasi bahagi. Kita pergi bahagikan yang sewa itu, berapa peratus ada di sini. So, kita akan dapat berapa ringgit 1%. Daripada 1% tu, maka kita boleh carilah yang jumlah pendapatan, iaitu 100% dia, 100%. Untuk cari 100% pula, nanti yang wang itu berapa ringgit, RM tu yang kita dapat cari dari atas tu, kita darab dengan 100 sajalah. Maka kita akan dapatlah jumlah pendapatan yang Prakash itu adalah berapa dalam setiap bulan. Pada suatu bulan, peratusan agihan pendapatan bagi bil telah meningkat sebanyak 3%. Okey, ini bil kita telah meningkat sebanyak 3%. Hitung jumlah bayaran bil pada bulan itu. So, kita rujuk balik yang carta pie kita. Jadi, ini carta pie kita. Bil kita pada setiap bulan biasanya 12%. Okay? Dan bulan ni naik 3%. Maksud dia naik, kita perlu tambah 3%. Jadi, untuk bulan ni, bil kita ialah 15%. Jadi, untuk cari bil bulan ni, maka kita perlu ambil 15% ni pergi darab dengan jumlah pendapatan kita, pendapatan Prakash yang kita cari di bahagian 2 tu. So, murid-murid kena gantikan pendapatan tu dengan nombor di bahagian B. So, kita tukarkan peratus tu kepada 15%. Pergi darab dengan berapa pendapatan pada bulan tu. So, murid-murid selesaikan ayat matematik ni, maka boleh dapatlah berapa jumlah perbelanjaan untuk bil pada bulan itu. Raja 12 menunjukkan bilangan telur dalam satu bekas. So, di sini satu bekas ada 30 biji telur ya. Encik Tan membeli 16 bekas telur dengan bilangan telur yang sama. 1/2 daripada jumlah telur adalah grade A. Baki adalah grade B dan telur grade C. Bilangan grade C adalah separuh daripada bilangan telur grade B. So, A. Pergi hitung bilangan telur grade A. So, untuk cari grade A, kita perlu cari 1/2 daripada. Daripada itu operasi apa ya? Ya, darab. Daripada jumlah telur grade A. Jumlah telur. So, daripada jumlah telur. Okey. So, untuk cari jumlah telur, macam mana nak cari? Dia beli 16 bekas. Okey. So, 16 bekas, operasi yang terlibat ialah darab. Ya. Baik. Langkah 1, nanti murid-murid perlu pergi cari jumlah telur dahulu. Okey, jumlah telur. So, untuk cari jumlah telur, satu bekas ada 30 biji. Dia beli 16 bekas. So, 16 bekas kita pergi darabkan. Maka kita akan dapatlah berapa biji. Ya. So, jumlah telur itu nanti murid-murid ganti masuk ke dalam sini ya, jumlah telur. So, untuk kirakan ayat matematik tu selesaikan, maka kamu akan dapatlah berapa jumlah telur yang merupakan grade A. Bahagian B, kamu perlu hitung pecahan telur grade C daripada keseluruhan telur itu. Untuk cari pecahan telur grade C, maka kita perlu lihat ayat ni semula ya. Bilangan telur grade C adalah separuh daripada bilangan telur grade B. Maksud dia apa? Okay. Dia kata grade C adalah yang kita ni cikgu tulis grade C adalah separuh daripada telur grade B. Dengan kata lain, yang grade B adalah 2 kali grade C. Boleh faham ke? Maksud dia kalau ini C, ini telur grade C, maka yang grade B ada 2 kali grade C. Ini grade C, maka ini yang grade B lah. Okay, dia ada 2 kali grade C, telur grade C. Kalau cikgu lukis dalam bar model. Cikgu teruskan dengan bar model. Ini bar model kita.
Ini keseluruhan telur yang ada separuh ini, iaitu ini 1/2. Separuh ini adalah grade A. Dan separuh ini pula adalah untuk yang grade B. Dalam grade B dan C, sorry. So grade B dan C ini sekarang ada berapa bahagian semuanya? Ada 3 bahagian ya. So yang 2 ini adalah untuk B dan 1 bahagian ini untuk C. Ini separuh kita potong jadi 3 bahagian. Jadi sini pun kita potong jadi 3 bahagian untuk yang grade A. Sekarang kamu nak tuliskan telur grade C dalam pecahan. Jadi kamu lihat raja di sebelah sini. Berapa pecahan untuk telur grade C? Sudah jelas ya. So, iaitu sama dengan 1 per berapa? Kamu pergi fikirkan. Patutnya penyebutnya berapa? Soalan 13. Jadual 13 menunjukkan kehadiran murid ke kelas muzik. A. Hitungkan min kehadiran murid untuk 5 hari, iaitu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Untuk cari min, kamu sudah belajar min ada formula, iaitu apa dia? Jumlah bahagi bilangan. So, untuk cari jumlah, kamu perlu pergi kira. Isnin ada berapa orang? So, setiap ni 5, 10, 15 tambah 3. So, akan dapat 18. Yang Selasa ada berapa? Rabu, Khamis, Jumaat. Kamu pergi jumlahkan semua. Tengok berapa dapat jumlahnya. So, jawapan itu, jumlah itu, kamu perlu pergi bahagi dengan bilangan. Ada berapa hari? So, 5. So, bila kamu bahagikan jumlah dengan 5, maka akan dapat jawapan. Jawapan itu ialah min. Kehadiran untuk murid bagi 5 hari tersebut. Bahagian B. Semua murid hadir ke kelas muzik pada hari Selasa. Kita lihat hari Selasa ya. Hari Selasa di sini 100%. Dan balik semula kepada jadual kita, pada hari Selasa kita ada 20 orang murid. Jadi 20 orang murid ini kehadiran yang semualah, iaitu 100%, 100%. Berdasarkan jadual 13, lengkapkan carta palang di bawah untuk menunjukkan peratusan kehadiran murid dalam 5 hari. So, kamu perlu lukiskan peratus untuk hari Isnin, hari Khamis dan hari Jumaat. Hari Selasa dan Rabu sudah dilukis untuk kamu. Tetapi macam mana nak cari peratus? Ya, kita lihat hari Isnin. Hari Isnin kalau kita rujuk balik jadual adalah 18 orang. So, 18 orang tu, 18 orang yang hari Isnin. So, Isnin ada 18 orang. 18 orang ni berapa peratus? Untuk cari peratusan, yang kita nak cari bilangan orang tu tulis sebagai pengangka. Jumlah keseluruhan iaitu 20 orang murid. Dan kita nak cari peratus, darab dengan 100%. Okay, bila kamu darabkan, maka akan dapatlah peratusan untuk hari Isnin. Yang pertama ni cikgu tunjukkan untuk kamu ya. So, hapuskan sifar penyebut 1, hapuskan sifar 1 untuk pengangka. Yang 2 ni, 2 bahagi 2 akan dapat 1. Okay. So, yang 18 bahagi dengan 2, kita akan dapat 9. So, penyebut sudah jadi 1 dah paling ringkas, kita darabkan pengangka. 9 darab 10, maka kita akan dapat 90. So, 90%. Jadi, murid-murid nanti perlu pergi lukiskan di carta ini 90% bar kamu sampai 90%. Okay, mesti tutup yang palang kita ni, mesti tertutup. Dan kamu nak lorekkan, ikut dia, boleh. So, itu dapatnya peratusan untuk hari Isnin. Untuk hari Khamis dan Jumaat, murid-murid pergi cari berapa peratusnya. Ikut yang cara cikgu tunjukkan untuk hari Isnin. Ya, pergi selesaikan. Soalan 14. Raja 14 menunjukkan tarikh Eddie mula bekerja. Dia bercuti pada hari Ahad. A. Hitung bilangan hari Eddie bekerja pada bulan Jun 2016. So, murid-murid perlu tahu kalender. Bulan Jun ini ada berapa hari? Murid-murid tahu tak? Kalau tak tahu, pergi lihat kalender. Ya, bulan Jun ada 30 hari ya. Setiap tahun bulan Jun ada 30 hari. So,
Yang ini menunjukkan dia mula kerja pada hari Isnin, 20 hari bulan Jun kan. Mula selesaikan soalan ni dengan melukis gambar raja, tak ada masalah. So kita gunakan kaedah melukiskan raja lah ya. So 20, lepas tu 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sampai 30. So yang ini ialah Isnin. Lepas tu Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Ahad. Balik Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. So murid-murid pergi kira berapa hari dia bekerja. Ingat hari Ahad dia cuti. So jawapan kamu berapa hari? Kamu tuliskan di sini. Dapatnya 2 markah. Bahagian B, Eddie dibayar gaji sebanyak RM60 sehari. Bahagian B, Eddie dibayar gaji sebanyak RM60 sehari. Dia bekerja lebih masa selama 2 jam pada setiap hari Rabu dengan dibayar allowance lebih masa RM8 satu jam. Hitung jumlah pendapatan yang diterima oleh Eddie pada bulan Jun. So bahagian A kita sudah kira berapa jumlah hari bekerja oleh Eddie pada bulan Jun. Jadi kita ambil bilangan hari tersebut, jumlah hari tersebut, kita nak cari jumlah pendapatan. Setiap hari dapat RM60. Jadi operasi yang terlibat apa dia? Ya, kita perlu darab ya. So bila kita darab, kita akan dapat yang ini gaji asas sajalah. Bilangan yang dia bekerja sepanjang bulan Jun dengan RM60 sehari itu. Sekarang kita pergi kira lebihan masa yang dia buat itu. So dari sini kita ada berapa kali hari Rabu? Ada 2 kan? So setiap kali hari Rabu dia bekerja 2 jam lebih, bekerja lebih masa 2 jam. Okey? Dan 1 jam dibayar RM8. Jadi setiap hari Rabu dia akan diberi berapa ringgit? Ini untuk 1 kali hari Rabu ya. So sekarang kita ada 2 kali hari Rabu di sana. Jadi ambil wang yang tadi kita dapat tu, okey, kita pergi darab dengan 2. Maka akan dapatlah yang ini lebihan masa wang yang diterima oleh Eddie ya pada hari Rabu. Untuk cari jumlahnya, maka kita perlu ambil jumlah, saya tulis di sini yang bahagian A lah. Pergi tambah dengan lebihan masa, okey, yang B. Maka kamu akan dapat jawapan akhir kamu untuk soalan ni. So, kamu boleh pergi cuba. Soalan 15. Jadual 15 menunjukkan bahan binaan untuk membina sebuah dinding konkrit. Yang ini diperlukan bahan-bahan simen, kerikil, pasir untuk 1 buah konkrit, dinding konkrit. Hitung jumlah jisim dalam kilogram. Simen, kerikil dan pasir bagi membina 3 keping dinding konkrit. So, nak 3. So, macam mana nak buat? Ya, kita pergi cari jumlah dahulu. Semua bahan-bahan untuk simen, kerikil dan pasir untuk 1 dinding konkrit. Selepas dapat jawapan itu, okay, cikgu tuliskan ini sebagai A. Nanti jawapan A ni kita nak pergi bina 3 keping dinding konkrit. So untuk bina 3 keping, kita nak operasi darab. So kamu ambil jawapan A tadi darab 3, maka kamu akan dapatlah jawapan untuk soalan bahagian A ini. Soalan terakhir, berdasarkan jadual 15, Ben telah memesan 2,000 kampit simen yang berjisim 50 kilogram sekampit untuk membina beberapa buah rumah. Sebuah rumah memerlukan 20 keping dinding konkrit. So, hitungkan bilangan rumah yang dapat dibina oleh Ben dengan menggunakan semua simen itu. So, daripada soalan ni, langkah 1, kita pergi cari dahulu berapa jumlah simen semuanya, berapa beratnya 2,000 kampit simen tu. So, untuk cari 2,000 kampit simen tu, operasi yang terlibat kita darab dengan 50 kilogram. So kamu akan dapat berapa? Ya, darabkan. 2 kali 5 akan dapat 10. Ada
3 sifar sini, 1 sifar sini, maka kita tambahkan sebab darab kan. So kita tambahkan sifar. Tambahkan 4 sifar. So ini jawapan yang dapat jumlah simen yang dibeli oleh bank iaitu 2000 kampik tu. Sekarang daripada 100 kilogram simen ni boleh bina berapa buah rumah. Okey, langkah kedua kita pergi cari satu rumah perlu berapa keping konkrit? 20 kan? Okey, dan setiap konkrit tu perlu berapa berat simen? Kita rujuk balik jadual atas tu. So di atas tu kita akan dapat 250 kilogram. Jadi 20 keping dinding konkrit tu perlu berapa banyak simen tu? Kita darabkan. Ya, ambil 2, kita darab dengan 25, kita akan dapat 50. Sini 1 sifar, ini 1 sifar, kita tambah 2 sifar. Maksud dia satu rumah ni kita perlu 5000 kilogram simen untuk 20 keping dinding konkrit. Lepas ni selesai, baru kita boleh cari berapa buah rumah yang dibina oleh bank, yang boleh dibina oleh bank. Maka kita perlu cari yang 100,000 kilogram simen ni ada berapa banyak 5,000 kilogram simen. So operasi yang terlibat, kita ambil 100,000, okey, 100,000 kita pergi bahagi dengan 5,000. Maka kita boleh dapatlah jawapan berapa buah rumah yang telah dibina oleh bank. So, murid-murid boleh pergi cuba jawab soalan-soalan ni. Jawapannya ada di bawah link ni ya. Kamu boleh semak. Ada apa-apa soalan? Boleh tanya cikgu. Sekian sahaja. Terima kasih.